Assalamualaikum. Kita ada 100 lebih orang yang ditipu. Saya nak minta Datuk sebagai orang tengah, dan kami pun pernah hubungi banyak kali Datuk, bagaimana kita punya perjumpaan tapi tidak dijawab. Benar. Beratus laporan polis kita dah buat, tapi tindakan tiada. Tribunal dah dibuat pun. Dah menang dah pun. Dah menang. Tapi owner tak datang, minta duit, sepi. Kena bertanggungjawab lah. Tapi kalau kita nak paksa dia tu nak bayar, dia bayar dengan apa? Sama ada kau pergi jual rumah kau, jual kereta kau, jual apa-apa. Adik ke? Saya nak sekarang ni benda tu adik. Kalau 3 tahun settle berapa? Okey, saya setuju. Boleh lah. Kalau tak ada, nak buat macam mana tak ada? Tak kisahlah. Okay. Siapa dia kata menipu? Yang dia orang tipu dia pun ramai. Kalau kita tak ada bukti yang sahih, kita tak ada turun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan satu penipuan tawaran yang kita kira satu pelaburan melibatkan emas di negara kita. Segelintir pengadu-pengadu kita ataupun kita kiranya klien kita telah datang membuat aduan bersama kami sebanyak 44 mangsa yang telah ditipu hampir 1 juta ringgit. Kita telah berusaha sebaik mungkin untuk mencari, membuat carian sehinggalah kita mendapati mereka-mereka ini. Sebelum kepada proses kita mendapatkan mereka di Terengganu, kita telah memanggil founder ataupun pemilik pelaburan emas yang kita kira pelaburan emas yang tidak wujud. Yang satu saya kira penipuan. Dan foundernya telah datang ke Pejabat Semboyan Malaysia untuk memberi penjelasan dan berjanji untuk memberi pulangan balik, membayar refund ataupun membayar tuntutan kepada mangsa-mangsa kami sebanyak 44 orang mangsa. Okey, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada tim Semboyan dan juga tim pengadu kerana dapat memberi kerjasama dalam kes Tapi apa yang telah terjadi, beliau telah melarikan diri bersama dengan satu individu yang kita kira konon-kononnya menyamar sebagai seorang yang bergelar Datuk. Konon-kononnya untuk menyelesaikan masalah mangsa-mangsa yang telah ditipu. Dan kita telah difahamkan dia telah mengambil duit daripada founder tersebut untuk menjalankan servis yang kita kira sepatutnya memberi pulangan balik kepada mangsa-mangsa di Semboyan Malaysia sebanyak 44 orang. Tetapi benda itu tidak berlaku dan dia telah memanipulasikan, dan saya tidak mahu menyebut, tapi ini ada pelibatan beberapa anggota yang telah melindungi mereka ini sehinggalah kita telah menunggu waktu untuk dia membayar balik pulangan, dan sampai pada saat ini tidak berjaya. Sampailah ke saat ini dia tidak memulangkan balik sehinggalah saya telah menghantar tactical team kita, task force kita telah pergi serbu mereka di satu negeri di Terengganu, di satu hotel yang saya kira tempat konon-kononnya mereka untuk menyelesaikan balik duit-duit mangsa yang telah ditipu. Apabila kita serbu di tempat kejadian, malangnya founder tersebut tidak berada di situ, hanyalah seorang yang bergelar Datuk yang telah menyamar, konon-kononnya orang yang mempunyai authority yang menjalankan untuk restructuring, maksudnya restructure untuk for refundable duit kepada mangsa-mangsa. Dan akhirnya kita bersama dengan pegawai-pegawai kita hampir berbelas orang bersama rakan media kita telah menyerbu, bukannya membuat sebarang keganasan, menyerbu supaya mereka ini memberi penjelasan. Apabila sampai di situ, apa yang telah berlaku, founder tidak berada di situ, dan ada hanyalah yang seorang bergelar Datuk itu, dia pula konon-kononnya nak memberi suapan kepada kita sebanyak RM10,000 supaya kita tidak mengganggunya. Sedangkan duit yang kita sedang menuntut ada RM1 juta. Maka apa yang telah berlaku sedikit pertengkaran sehinggalah saya difahamkan ada beberapa anggota telah hadir ke tempat kejadian dan telah menyerbu. Alhamdulillah, kerana mempunyai kerjasama yang baik, apabila pihak polis sampai, saya sendiri dapat berhubung bercakap dengan seorang pegawai dan saya menyatakan pendirian kita sedang menyelesaikan satu tuntutan daripada mangsa-mangsa sebanyak 44 orang ini, dan kita mengharapkan ada penjelasan supaya duit yang ditipu ini dipulangkan balik. Dan Alhamdulillah, polis dan beberapa anggota, saya kira anggota yang turun lebih kurang berapa ramai, Wan? Lebih kurang 10 anggota yang telah turun, dan mereka telah memberi kerjasama yang baik juga, memberi ruang kepada kami untuk berbincang untuk menyelesaikan duit-duit yang ditipu. Jadi Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada PDRM. Dan sampai hari ini kita belum membuat laporan polis secara besar-besaran. Kerana apa? Kita masih memberi ruang kepada founder ini, nanti cut Wan, kepada founder penipuan pelaburan yang tak wujud ini, emas ini, penipuan pelaburan emas yang tidak wujud, tidak mempunyai sebarang emas yang diberikan, tak ada, tak wujud semua ini. Jadi sebab itu saya nampak kita ucapkan terima kasih kepada pegawai, anggota-anggota yang terlibat yang datang daripada Bukit Aman pada
serbuan yang telah kita lakukan di Terengganu, di sebuah hotel. Jadi alhamdulillah setelah saya berhubung dengan pegawai dan dia pun juga akur mengatakan, baik tuan, kita selesaikan benda dengan cara yang lebih baik. Saya harap pihak polis pun cakap tiada sebarang pergaduhan, tiada sebarang keganasan, bentuk keganasan, ugutan dan sebagainya. Alhamdulillah benda telah berjalan dengan lancar dan kita boleh menyerahkan video yang penuh. Sebab itu mana-mana individu yang ingin membuat tuduhan fitnah ke atas kita, maka boleh melihat dan rujuk pada video. Satu file aku buat, weh. Assalamualaikum. Dihuraikan. Saya boleh semua yang Malaysia. Kami ada sikit perbincangan. Macam mana program ni boleh dijalankan lagi? Sedangkan ada berapa ramai orang ditipu. Itu je kami nak tahu. Ini semua penduduk-penduduk sini. Boleh siapa-siapa bagi tahu. Cik Asri boleh rasa benda ni. Saya memang dapat info memang program ni yang dijalankan. Jadi kami dapat kat sini ada beberapa yang dijanjikan oleh Linda pun ada. Kita ada dekat 100 lebih orang yang ditipu. Dan Datuk Linda pun ni Datuk Linda Amanda berjanji untuk buat pembayaran. Dan sekarang pernah datang semboyan pun. Datuk sebagai orang tengah yang mengatakan bahawa semboyan ni adalah di bawah Datuk. Itu kita cerita belakang. Dan kami pun pernah hubungi banyak kali Datuk. Betul? Jadi saya menghubungi Cik Asri untuk bercakap bagaimana kita punya perjumpaan, tapi tidak dijawab. Benar? Benar Ya. Okey, jadi apa Datuk rasa macam mana perbincangan ni sekarang? Perbincangan ni. Okey, untuk makluman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita selepas dah berjumpa dengan serta negeri yang kita buat. Ini adalah bukannya kesinambungan perniagaan-perniagaan yang Lia Amanda dah buat sebelum ni lah. Mana perniagaan-perniagaan sebelum ni kita atas nasihat saya dan persetujuan untuk dihentikan serta-merta. Apa yang berlaku pada hari ini adalah pencerahan dan kepada mereka yang hadir untuk menyerahkan resit dan yang submit kepada saya, dan yang mana untuk yang sepatutnya leader-leader lah yang kena banyak hadir. Sebab apa? Leader dengan ejen ni lah yang bertanggungjawab, yang menerima duit daripada orang awam. Baik. Jadi apabila orang awam telah menanggung kerugian disebabkan dengan persetujuan syarikat yang bermasalah, menyebabkan syarikat gagal untuk memberi bayaran pulangan seperti yang dijanjikan dan seperti yang dipromosi pada sebelum ni lah, yang menyebabkan perniagaan ini bermasalah, iaitu dari segi pembayaran balik kepada yang dikatakan di konsep melabur, yang asalnya mereka ni wujud iaitu bermula daripada skim kutu sebenarnya. Lepas tu barulah mereka di antara leader-leader mereka. Skim kutu ni adalah satu kesalahan. Betul-betul? Ya, betul. Datuk pun kata boleh dulu. Saya dulu. Okey, satu kesalahan. So bermakna kutu permulaan saya bagi tahu dulu itu ada salah crowdfunding. Money game. Okey, money game. Jadi macam mana benda ni boleh proceed? Yang sekarang ni apa yang abang lakukan sekarang? Okey, untuk makluman semua, untuk makluman Tuan Hafiz dan semua di hadapan saya, adalah langkah yang untuk mengembalikan balik, untuk softkan balik, untuk mengembalikan bertanggungjawabnya kepada orang kampung. Maka hari ini kita memberi penjelasan iaitu tentang cara pembayaran balik yang mana yang dibolehkan. Saya pun pada penerangan awal untuk permulaan kita bagi 4 cara. Yang pertama, mereka boleh menggunakan saluran undang-undang yang sedia ada, iaitu saluran mereka boleh buat laporan polis sebagai rakyat Malaysia, dan mereka semua yang ada hadir ni sebagai rakyat Malaysia bebas untuk membuat keputusan pergi ke mana-mana saluran. Yang kedua mereka boleh buat saman mendatangkan boleh merujuk kepada peguam masing-masing untuk buat saman sivil. Yang ketiga iaitu mereka boleh mendaftarkan dan segala kerugian-kerugian ini di tribunal. Dan yang keempat, melalui di antara pengurusan yang kami tengah buat, yang mana syarikat Lia Amanda telah tidak berpasti sepenuhnya dan segala skim-skim yang mana yang boleh apa yang terjadi sekarang ini disebabkan akibat kesalahan pengurusan mereka. Maka saya wujudkan iaitu syarikat LA Berhad Amanda, yang mana pengurusannya 100% dan pemilihnya adalah saya lah. Okey, saya jawab Ya. 1 sampai 4 saya akan jawab. Yang pertama adalah membuat laporan polis. Benda tu jelas. Laporan polis, beratus laporan polis kita dah buat.
tapi tindakan dia ada. Nombor 2, cik kata pasal tribunal, tak silap saya, tribunal dah dibuat pun, dah menang dah pun, dah menang. Tapi tiada bayaran yang dibuat, bayaran tak dapat. 2. Nombor 3, mengikut saluran, maksud cik guna saluran lawyer kita, deal with lawyer Silinda lah, dah buat pun. Siap minta lagi nama-nama orang yang ditipu. Maksud dia Tuan Asri ni adalah lawyer yang tak, itu Tuan Asri lepas. Okey, yang nombor 3, lawyer dah dilantik daripada side Amanda, dan side kita orang pun dah dilantik, dan dia dah minta pun nama-nama orang yang ditipu. Dia kata by progress payment, tapi tidak. Dan terakhir sekali kata apa? Mengikut cadangan last kali baru. Okey. So bermakna by progress juga pembayaran, tapi senyap. Kami sudah datang. Apa masalah? Baru-baru ni klien kami ada menang kes di tribunal. Tetapi owner tak datang dan minta duit sepi. So Datuk Asri, saya nak kat sini, kami pun tak nak marah. Kalau kami nak marah, Datuk Asri jual nama kami itu pun kami dah cukup marah, kan dia pun dah cukup marah. Untuk makluman semua, Tuan Asri bukanlah di bawah naungan semboyan Malaysia. Itu untuk makluman kalau dijual kita tak tahu. Jadi saya nak jadi saya nak bertanya dengan Cik Asri, saya nak tanyalah sejujurnya saya nak tanya dulu. Saya di sini di pengumuman umum di hari yang penghujung hari yang mulia ini, kan, iaitu wallahi wa billahi wa tallahi, sekiranya ada rakaman yang mengatakan semboyan di bawah pengurusan saya, kami ada voice saya, suara saya yang sememangnya saya yang bercakap, bolehlah ke apa ni, itu tak penting sangat. Tapi sememangnya adalah orang-orang tanya adakah apa ni saya ni di bawah semboyan ke apa, sama semboyan. Saya kata semboyan cara pendekatan untuk membantu kepada peniaga, kepada orang awam, kami pun ada, tapi skop kerja tu lain. Itu penjelasan saya. Tetapi Cik Asri lawyer yang dilantik. Lawyer dilantik, jadi penyelesaian dia takkan saya tanya Datuk. Saya mesti tanya Abang Asri. Sekarang ni Abang Asri bila kanda telefon, okey baik, datang. Okey, datang. Jadi benda bila tu macam mana nak selesai? Okey, untuk makluman, saya memang dah bersedia nak selepas saya berurusan dah bercakap dengan kena ni pada hari itu, dan saya pun ada maklum kepada Puan Linda dengan Cik Azman untuk hadir di Kuala Lumpur. Masa tu saya kat Melaka. Jadi mereka memberi alasan kepada saya tunggu tarikh yang akan ditetapkan untuk maklum. Jadi saya pun untuk tunggu dululah. Kami boleh yakin 100% yang Linda Amanda dia takkan datang. Kami baru-baru ni sebenarnya kami dapat info Linda ada buka dekat Kelantan, kedai apa saya tak tahulah. Tetapi persoalan kami kat sini, jika contoh kata tak boleh hadir, kenapa tak angkat telefon? Kesalahan daripada siapa kami? Sebab itu mungkin kesalahan saya akui lah. Jadi untuk makluman, saya pun banyak sejak saya untuk menjadi orang tengah pelantaraan dalam kes ni, banyak panggilan-panggilan yang saya terima. Sebab kadang-kadang tak mampu saya pun nak jawab, sebab saya pun perlu uruskan. Saya faham Cik Asri, tetapi Cik Asri pun ada mengesahkan bahawa Cik Asri pun pening dengan sistem Linda Amanda, betul? Okey, kami ada rekod semua. Jadi ni saya tak boleh panggil Datuk sebab Cik bukan Datuk. Saya faham. Cik bukan Datuk dan orang ingat Cik Datuk Seri. Kami dah cek dekat Bukit Aman apa semua, memang tiada. Sekarang macam ni je. Yang cerita lain tu kami tak nak petik. Macam mana penyelesaian dia? Sebab Cik Asri adalah orang yang dilantik. Jadi saya layak bertanya. Okey. Cara penyelesaiannya iaitu dengan Ali Amanda. Dan ni rekod macam mana dia punya jawapan untuk cara pembayaran Cik Asri. Okey, cara pembayaran. Ni atas garanti Cik Asri ke macam mana? Cara yang pembayaran yang kita tengah buat dan kita maklum pada umum, iaitu kita convertkan pembelian yang sebelum ni, contoh mereka pembelian 30,000 contoh, dan apabila convert ke dalam pemilikan share saham syarikat iaitu 0.03 lah, yang mana untuk tahun yang pertama, iaitu kita akan membayar 10% daripada pembayaran tu, iaitu kalau 03 itu kali lah. Lepas tu tahun yang kedua 15%. Tahun yang ketiga tu kita akan lunaskan modal yang bersangkutan dengan risiat 10,000 tu dengan dividen. Ini mengikut persetujuan pada mereka. Tapi mereka yang itu dah jauh. Yang ini perbincangan kita dah jauh. Macam mana Linda Amanda bagi tahu kita, dia kata
pembayaran adalah keputusan atas dia. Maksudnya pembayaran 10% tu tak dimaklumkan. Pembayaran adalah okay, this month okay, ini A, second month B, third sampai macam tu. Full payment, bukan 10% sebab dia orang bayar semua full payment. Abang Asri. Jadi itulah yang kita boleh tawarkan secara persayaan. Tapi bagi saya, sebelum Cik Asri bercakap, saya tak setuju dengan Cik Asri bercakap. Sebab apa? Orang ni dah bayar ni, nak kena tunggu lagi. Ini Linda dah main kita berapa bulan dah ni, berjanji. Jadinya kami nak selesaikan hari ini. Linda Amanda, apa terjadi pun kami nak jumpa jawapan di hari ini, ataupun kami akan viralkan gambar ni. Okay, telefon Linda Amanda kami tunggu. Takkan Abang Asri masih nak ambil. Kesian lah kat orang-orang kita semua ni. Saya yakin sebab kita pegawai risik dah 2 hari kat sini. Kita hari ni memang tak ada ambil 1 sen pun. Memang tak ada, tapi Tuan Asri dah bagi explanation. Macam mana boleh? Saya faham Linda sekarang dia baru dapat duit nak buat produk baru apa semua, betul Dato'? Kami tahu berapa dia dapat, semua kami tahu. Cuma kami nak yang selesai yang 50 biar. Yang proceed 60 daripada 100 orang ni. Kami minta tu je. Kalau daripada lingkup bisnes ni, bayar je yang tu. Tak boleh terus ni Cik Asri. Sebab apa? Yang kenanya orang Melayu, yang kenanya ada yang sampai dah meninggal, dah sampai sakit. Keluarganya Amanda nak bayar sampai dia tak mampu. Saya faham. Jadi bayarlah sikit. Kalau tak mampu banyak, bayar sikit. Ini kalau tak bayar terus, orang pun geram. Lagi bawa pergi Terengganu. Ini orang Terengganu. Dia macam ni. Dia pembayaran dan step by step pun tak ada masalah. Saya sebenarnya dah tak ada langsung. Saya dah check lah detail Cik Asri ni. Cik Asri pun sebenarnya tak ada tu. Satu lagi kes pun banyak kan. Saya tak nak kacaukan hasil, tapi masalahnya tolong bagi kerjasama. Bila Tuan pun Asri kata saya tahu benda ni dah selesai, kita okey je. Tak ada masalah. Saya dah check siap-siap sebelum saya nak pergi jumpa cik ni. Jadi kita ajak berbincang, cik tak nak. Saya pun kita pulang lah kena dedahkan siapa saya bukan macam tu ni. Saya bukan macam tu. Jadi saya boleh bincang, saya bincang. Cik pun dah bagi tahu yang cik akan bertanggungjawab atas Malinda punya program ni. Jadi bila bertanggungjawab, orang yang diperintahkan menjalankan tanggungjawab cik lah. Kita jumpa cik. Tapi cik tak bagi kerjasama, macam mana kita nak buat? Nak buat saya faham. Apa yang Cik Asri buat ni betul untuk kembali pulih untuk company. Tapi kita kat semua yang dah dekat 2 bulan dah tengok tak dapat. Yang mana yang ada receipt ni semua convert. Ada pun share dan syarikat. Faham. 1 sen tak ada, kita ambil dia doang. Faham. Tapi masalah sekarang, mana yang bahagian kita ni, yang kita nak claim dekat 60 orang ni, dia berjanji nak bayar. Hujung bulan. Ni berapa bulan? Skim yang mereka ambil yang promotion tu dihentikan serta-merta. Sebab apa sekarang katalah harga 180. Lepas tu orang tu pun bawa lah lebih kurang 10 gram, katalah nilai tu dia 30,000. Jadi untuk 6 bulan akan datang suruh tuntut balik tu, harga tu dah meningkat daripada 60 menjadi 80 ataupun ke 140. Kan lagi meningkat lah. Itu yang sebabkan janji tu. So bagaimana dia nak top up balik? Dia akan kerahkan semua ni yang mana ahli-ahli ni untuk nak bolehkan balik dapat duit orang ni untuk buat cari orang nak buat dukiran nama. Lepas tu cari orang pula untuk nak buat join dengan mereka, memiliki grand mas yang mereka tawarkan. Ini yang berlaku, yang disebabkan diorang buat rolling money game. Benda tu dah total memang money game dah. Orang tahu. Money game. Lepas tu pula, kalau tak ada, ni kan dia Yusuf punya warning lah. Kalau benda ni tak selesai ni, kita akan report, biar benda ni pergi ke AMLA. Selesai. Itu kena ada manual saya kan. Itu pun saya pun ada cakap dengan Linda kalau boleh berusaha balik. Yang saya buat urus tapi masalah sekarang Abang Asri involve benda ni. Abang Asri kata abang nak bertanggungjawab. Saya tak ni kan. Nak cari balik mesej balik tu lambat. Saya bukan nak main cakap. Kalau boleh yang saya jawab tu dan saya dah jawab, saya dah jawab. Sekarang ni Abang Asri deal dengan Kak ni, suruh dia lobby payment sikit. Berarti ada masalah mengutamaknya hari ni. Mana tak banyak pun ada. Mesti kena ada kan. Itu tu saya suruh siapa? Abang cakap sendiri lah bang. Kalau dengan dia tu mungkin tak ni, abang cakap. Jadi kalau Linda, kita nak ada bertanggungjawab orang yang datang. Dengan anak kecil, tak kesian ke?
datang untuk menipu lagi, bagi resit, buang masa je. Kalau saya tak datang. Bagi resit dengan penjelasan dia, tak menipu. Kak pun orang kanan juga kan. So dia datang, orang kanan Linda juga kan. Orang kanan macam mana tu? Maksud dia orang baik Linda lah. Ke Kak saja datang kena tipu juga? Kan kita semua kena apa? Kakak tadi duduk depan kan? Akak, jadi kakak waktu akak ke depan. Kakak semua. Saya ikut ni sebab ikut plan Datuk. Ni je cara nak dapat balik tu je. Bukan, kakak kalau kena tak amla kak. Kita jangan cerita banyak lah. Kalau kena amla, Membantu lagi. ni akak ambil orang-orang baru ni. Kalau orang-orang baru macam-macam orang ni yang setelah besok, dia kalau mampu. dia terkena, orang ni semua kalau masa-masa ni kalau dia datang semboyan, kita draft report untuk 100 orang, amla kak. Apa dia? Kak pregnant ke? Pregnant kak. Kak bagi muka lah sikit. Tak kesian ke? Sekarang saya nak 15,000. Akak berapa kena? 19,000. Daripada tahun bila? Bulan berapa? 12 tahun lepas. Senang. Ada akak bayar, maksud dia tu bayar sikit ke selepuk? Customer. Saya ejen je, baru masuk ejen. Akak ejen? So bermakna atas bawah akak ni akak ambil orang. Baru masuk ejen bulan 11. Dapat report? Salah lah kak, ambil duit orang. Dia bukan dia orang ni kena, akak yang kena. Lepas dia akak. Dia nak tahu benda ni boleh piti balik ke tak waktu. Okey, saya jawab. Boleh pergi. Ni saya cakap boleh pergi. Tapi pemulangan duit batch pertama, batch kedua, batch ketiga tu kena di refund dulu, buat create baru. Betul Datuk Asri? Create baru. Bila create baru boleh benda tu jalan. Macam mana kita nak create new project tapi yang belakang punya project sadai, terbengkalai. Bermakna kita prepare dulu untuk yang terbengkalai, and then Datuk Asri plan. Kita tahu Datuk Asri tengah plan untuk structure yang baru, tapi nak structure yang baru ni, yang belakang punya ni dah bersuara. Macam mana? Okey, dia buka group A, group B. Group A ni dah memekak kat Facebook. Group B pula buka. Yang A ni apa cerita ni? Faham? Dia tinggalkan busuk lah. Dia tinggalkan busuk. Kalau dia bersihkan busuk, dia buat baru, okey, tak ada masalah. Kakak ni pun nak, orang-orang kampung mesti cari kakak. Mana duit aku? Kakak ni pun pening. Bawah kakak ni pula ada orang tu pula orang kampung dia minta lagi. Mana duit aku? Mana? Push atas push. Betul tak? Level lah, bawah. Jadi persoalan dia Datuk Linda. Dah. Dia kata apa? Jangan layan. Bukan. Dah tu? Jangan layan lagi. Ramai datang ni lagi lah. Datuk Seri lah. Saya nak bagi tahu kakak-kakak semua, sekarang kakak datang nak duit kan? Betul ke tak betul? Kakak datang nak duit ke nak invest? Okey. Sekarang kalau kakak fikir balik, refresh balik, sekarang apa yang Datuk Asri buat ni adalah untuk structure company. Nak structure company ni, orang baru kena masuk, baru dapat duit you all. Macam mana boleh dapat dia cakap, okey tak apa, kita nak, you tak payah bayar apa semua. Mana datang duit tu? Bijak sikit, kita kena bijak benda ni. Bukan abang-abang, kakak-kakak saya ni je yang kena tipu. Ramai lagi yang kena tipu ni. Akak abang-abang ingat benda tu tipu dalam 5,000, 6,000 ke? Juta. Mana nak dapat duit? Abang orang mana? Terengganu? Waduh. Orang Kelantan pergi tanya orang Kelantan berapa juta dia kena tipu. Dia dapat hari tu, Datuk Asri jujur, betul tak dia dapat duit hari tu banyak, amount yang besar? Betul ke tak? Datuk Asri tahu, tak mau tipu dengan saya. Datuk Asri tahu. Baru-baru ni Linda dia dapat payment. Dapat duit untuk keluarkan satu produk. Di luar perkataan saya. Okey, dia dapat duit. Mana duit tu? Mana? Fikirlah sendiri. Saya bukan nak cakap apa. Saya kesian orang Melayu saya kena tipu. Bukan ni. Yang datang kat tempat saya orang Kelantan tu makcik yang dah tua. Yang dah meninggal pun ada. Faham tak? Apa kak? Kalau kakak boleh jawab mana akak ni? Akak nama siapa yang saya lupa? Kalau kakak kata boleh saksikan boleh dapat payment tu dalam masa berapa lama? Saya tak boleh nak janji sebab benda tak boleh janji tu susah. Saya dah 2 bulan 3 bulan dah tunggu. saya hanya orang kata untuk menyelesaikan bersama. Kalau dia dah ada jawapan, saya sanggup tunggu. Okey, tak apa. Kalau dia kata ada jawapan hari ni, keluarkan duit dulu. Saya pun sama juga. Saya anak ejen saya. Berapa kena? Lebih 200,000. Jadi tak ada sentuh duit yang mana ada pun dan hari ni pun untuk apa? Selesaikan masalah ataupun nak structure company? Selesai masalah yang mana mereka dapat ganti rugi melalui pemilikan share syarikat. Share syarikat tanpa keluarkan duit apa-apa. Dia share syarikat. Kalau nak cerita pasal share syarikat,
Orang yang kena tipu kat belakang-belakang tu macam mana? Itu persoalan saya. Saya tak nak yang kat depan-depan. Jadi bila saya dah selesaikan semua nama-nama tu, dah berdaftar, kita akan keluarkan sijil, insaf semua tu, barulah apa perniagaan yang nak kita keluar buat sijil apa tu? untuk mengesahkan mereka bukan share saham dalam Sijil syarikat. nak saya boleh print. Kenapa saya cakap macam tu Dato'? Kita dah keluarkan agreement pembayaran pun tak bayar. Saya boleh jelaskan kat sini, tapi saya tak nak kat sini ramai orang. Berapa juta saya boleh jelaskan kalau saya Itu nak. bukan company saya lah. Okey, sebab tu saya daripada awal saya declare dengan abang, saya cakap abang hanya menjalankan structure untuk membetulkan company. Tapi abang jangan involve untuk penipuan yang before ni. Totally scam, betul ke tak betul? Jadi saya Tak ada sini bang. Totally scam, betul ke tak betul? Abang jujur, abang anggota polis dulu. Takkan abang tak tahu 420? Takkan abang tak tahu? Abang jujur je, secara jujur. Abang Melayu, saya Melayu, abang Islam, saya Islam. Betul ke tak betul? Saya tak tipu, saya ada resip semua. Jadi benda tu scam ataupun pinjam duit? Scam lah. Lepas tu boleh pula keluarkan kenyataan dekat media cakap apa, dia kena tipu dengan budak-budak macam ni. Mana ada dia orang tipu? Tak ada boleh. Akak tipu dia. Tak kan? Betul tak orang main dia? Tak. Silap dia lah. Mana itu jawapan tu memang saya minta detail sebab salah statement tu. Faham. Kami datang sini supaya dapat apa tadi statement saya balik Statement saya, dia mengeluarkan dekat rasa harian Metro ke apa? Metro kan? Dia mengesahkan bahawanya dia ditipu oleh orang-orang bawah seperti makcik ni semua. Betul ke tak betul? Maksud dia apa? Statement tu memang salah lah. Itu yang kita nak jawab dia. Tetapi yang saya pelik, Kak boleh involve lagi kat depan ni. Kakak ni lebih kepada sebenarnya aku nak duit aku je. Tu sebab aku jaga hati kau. Betul? Memanglah. Itu sebenarnya poin akak kan? Tetapi akak tahu tak Kak? Bila dia suruh kakak macam ni, seolah-olah akak menjadi anjing hitam dekat dalam company dia. Kenapa saya cakap macam tu? Akak ni, kakak 3 orang ni, kakak ni saya tak pernah nampak dengan 2 orang ni dah dalam kita punya ni tau, list lah. Amla confirmnya. Kak tahu tak Amla boleh kena berapa tahun? Cik Asri kalau boleh terangkan. Cik Asri lebih tahu. Cik Asri lebih tahu. Dia bekas anggota polis. Boleh tahu lah. Kalau Amla ambil, apa jawapan dia? Kena buat bayar lah. Cuma saya manis, saya tak nak gaduh-gaduh. Bincang. Kalau tak boleh settle, boleh buat report apa lah. Tolong call bagi loudspeaker, orang semua nak dengar. Ni sini sekarang. Abang. Saya tak IC. Boleh insya-Allah bincang. Bincang elok saya mari ni tak nak saya tak nak gaduh-gaduh lah. Kalau gaduh saya balik semua balik balas. Tak ada masalah. Kalau tak boleh settle juga, pergi buat report lah balas. Masalah report dah banyak lah. Report boleh ambil tindakan. Ada report dah. Report lah 100 lebih, 200 like, 200 like. Tolong bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya kita bukan nak gaduh, kita nak duduk sit down, berbincang dengan semboyan macam mana caranya. Itu saja, bukan kita nak datang pukul ke apa, tidak. Kita lebih kepada bincang. Saya Kadi Yusof bercakap datang untuk berbincang, selesaikan masalah. Itu je. Cakap dengan dia, saya akan buka semua platform, saya akan bagi tahu Lina Manda ni scam. Saya ada bukti. Saya beli emas 180. Yang sekarang saya cerita ni, dia scam emas orang. Scam emas ni dia masuk bulan berapa? Saya cover, sekarang 8 bulan 1, 23. Betul, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Memang kita tak dapat lagi. Itu dia scam. Dia scam tu. Tapi sebelum tu 3 tahun 4 tahun. Ya, sebelum 3 tahun 4 tahun tu orang dah ada yang dapat keuntungan pun. Kita dia. Tapi saya boleh masih belum ada. Dia faham. Sekarang ni yang 300,000 akak yang kena tipu ni, akak boleh dapat balik tak agak-agak sekarang ni? Sekarang ni saya nak berunding pasal ni lah sebab dia kata dia nak bayar. Saya akan saya ada agreement. Ambil agreement apa? Dia ambil agreement. Kita tak bagi lah. Kita tak kisah. Saya faham situation akak. Tapi saya nak suruh dia bayar duit saya. Itu je saya nak. Saya tak mau benda lain. Saya nak dia bayar duit saya. Jangan dia nak bayar. Tapi dia sekarang ni dia kata nak bayar. Yalah, tak apa kata dia, tak apa. Kata dia. Saya kat sini, ni. Ini orang yang dia scam. Kalau kakak rasa macam ni, saya bukan berpihak pada akak. Kalau kakak rasa benda tu, perjanjian tu valid, akak just wait lah. Akak just wait. Takkan dapat apa pun. Itu atas dia lah kalau dia kata dia tak mau bayar. Tapi sekarang ni sebab saya tahu ada pihak saya nak suruh dia bayar je. Itu sahaja. Kan dia nak bayar. Kita sampai duduk tepi parit kan nak suruh bayar. Untuk
kata nak bayar sekaligus tu saya rasa dia tak mampu lah sekarang ni. Sebab kita pun tahu dia keadaan gitu. Sebab tu sekarang ni panggil Kak Lin tu datang. Sekarang Okey, ni kalau panggil Kak Lin mana dia? Kalau dia tak menipu, panggil dia datang. Kan dia tak tipu, panggil dia datang. Ni Abang Asri, panggil dia datang. Anak Guam, panggil. Ini janji saya. Tapi kalau nak lilas saya tak ada lah. Tak apa. Akak yang berurusan dengan dia. Akak kena jawab. Okey, jangan macam ni. Saya pun tutup. Saya pun banyak juga tuntutan. Akak pun bukan ada kesalahan kat sini. Akak pun tuntut sebenarnya kakak tuntut macam saya cakap tadi. Kakak kena masuk yang akak kena bagi tahu yang mengatakan bahawa akak pun ditipu. Kalau kakak tak nak bagi tahu, sekarang ni satu Malaysia ingat akak ni tahu yang menipu orang tu. Kakak tahu tak? Kan nak tengok gambar-gambar akak yang tersebar sekarang ni. Okey, jadinya kat sini peluang akak untuk settlekan benda ni. Clearkan nama akak. Orang duk cakap kakak yang tipu, bukan Linda ni. Kakak ni yang kenapa saya tengok. nak tipu? Viral ni kakak. Sekarang ni kes dia cakap kakak, maaf cakap kakak ni macam anjing hitam. Dia bagi macam gini, kau ni cari duit juga. Kakak kena buat, kakak kena terang. Kalau kakak tak bersalah, kakak kena tolong kita. Memang kita tak bersalah sebab benda ni yang saya dimaklumkan dimaklumkan, maknanya Datuk Seri ni nak tolong kita orang. Nak harap duit Linda ni dah tak ada satu sen pun duit. Sekarang ni orang ingat akak yang ambil duit ni. Bukan. Orang tahu saya tak ambil sebab saya nak membantu dia orang. Hari-hari customer datang. Saya faham akak ni akan membantu, tetapi orang tak cakap akak nak membantu, akak nak rosakkan orang lagi ada, faham tak? Sekarang ni kalau saya nak merosakkan orang, saya tak ambil duit dia orang. Saya tak ambil. Saya faham sekarang ni. Dia saya cakap Linda suruh akak pergi sini. Tanggungjawab dia apa? Kakak kena jawab. Kenapa saya nak tanggungjawab sedangkan Linda duit saya serah bukti-bukti semua dengan Linda. Lepas tu daripada tahun yang lepas-lepas pun alhamdulillah dia dapat. Tapi apabila saya tengok dia declare, dia tak ada, dia memang rugi syarikat dia rugi dah, tak ada apa nak bagi. Habis kalau rugi takkan orang yang dah bagi duit tu nak cakap saya rugi dah cukup. Ibarat anak bagi duit, bapak bagi duit kat anak dah, ayah tak ada duit. Tapi kalau kita nak paksa dia tu nak bayar, dia nak bayar dengan apa sebenarnya? Tak, dia kena bertanggungjawab lah. Tanggungjawab tu dia sama ada kau pergi jual rumah kau, jual kereta kau, jual apa-apa. Tapi berapa orang yang dapat? Sekurang-kurangnya membayar. Ada usaha. Adil ke? Saya nak sekarang ni benda tu adil. Kalau 3 tahun settle belakang, okey saya setuju. Sebab tu saya setuju dengan dia macam ni sekarang ni kita tahu dia ada aset, dia ada rumah, dia ada kereta, dia ada apa-apa kedai lah yang dia ada. Kenapa? Okey, sekarang persoalan saya kat sini, kenapa dia boleh buka kedai lagi? Okey, yang saya tahu produk kedai lagi. Tu tahu. Saya yang produk tu saya tanya kenapa? Saya tanya juga dia, bukan kata saya masuk 100% dia. Saya tak ada sokong pun dia sebenarnya. Tapi sekarang ni saya sokong atas Datuk Seri sebab Datuk Seri nak membantu yang seorang bawah saya ni. Sebab tu yang saya setuju. Saya turut Datuk Seri, saya tak turut Linda. Adakah saya turut Linda? Saya tak turut Linda. Dan adakah hari ni Cik pun tahu dia ada dia buat produk. Saya tak sokong, saya tak jual produk dia. Tapi kenapa, persoalan saya macam ni lah. Kalau contoh kata Linda, macam mana Linda nak bayar apa semua? Kenapa dia keluarkan produk? Itu saya tak tahu. Sebab saya sendiri mendoa dia. Betul tak bersalah? Macam mana? Apa kata kalau puan kalau puan ada hutang orang. Kalau tu untuk utamakan hutang dulu kau buka kedai. Saya pekak dan katalah betul lah saya pekak dah. Seperti yang Cik tanya saya soalan tu. Saya dah bermain dengan diri saya. Saya tanya, Linda ni bodoh lah. Dah tahu dah tak nak bayar, buat lagi produk, buat lagi itu, buat lagi ni. Jadi kalau contoh katalah kita cakaplah dia dapat 600,000 daripada apa-apa bank lain kan. Kau bayar sikit-sikit orang rasa orang tenang. Betul, tapi macam ni. Dia katakan you tengok, dia tak bayar pun duit saya yang walaupun kata-kata saya hari-hari berapa semua total duit akak? Saya belakang saya hampir 7 juta. 7 juta? Saya nak lepas. Saya nak lepas tanggungjawab kepada anda. Sebab tu saya ke depan. Kalau saya ke belakang, saya susuk. Laki orang serang saya. Ini akak ni dia macam anjing hitam lah. Anjing hitam lah. Dan saya lagilah kesian saya punya. Jadi anak-anak saya akak kita macam ni akak buat satu video yang mengesahkan. Akak cerita perkara sebenar macam mana Linda. Sekarang ni Linda ni memang teruk. Saya tak tahu kenapa dia serah akak untuk meeting kat sini. Yang ni akak punya orang jugalah. Sebab kita nak meredahkan. Sebab tu kita punya apabila Datuk Seri dah bagi kita jalan apa semua, saya pun fikir tak, kalau sekarang pun nak tunggu, dia tak mampu bayar. Okey, kalau betul dia punya nak dalam masa Datuk Seri 1 hingga 3 tahun, okey kita perlu tunggu. Tapi kita nak tengok agreement, betul tak agreement? Dan dia tunjuk kat saya, okey, dia step. Okey, alhamdulillah. Lepas tu dia nak buka dia punya produk. Saya pun fikir dari segi jangka
jangka, yalah nak berganti orang mesti kena buat bisnes baru. Mesti kena up bisnes. Kalau ada keuntungan baru dapat bayar. Kalau tak ada untung nak bayar dengan apa? Sedangkan kita tahu rumah dia bukan tanah nama dia. Company dia bukan tanah nama dia. Kereta dia bukan dia beli secara cash. Tak, semua hutang. So saya nak tuntut atas saya apa? Saya sendiri kalau boleh aku ambil mana-mana ada. Tapi tak ada. Kalau saya ambil lagi lain macam mana? Dia macam ni je Kak. Kalau masuk lokak dia macam mana dia lain? Dia macam ni. Dia lokak tetap ada. Sekarang ni akak ni sekarang pergi ke depan. Tapi sepatutnya bukan akak yang kena bagi jawapan ni. Linda yang kena bagi jawapan ni. That's why saya cakap Linda kena datang. Kalau betul-betul ada kesan dengan akak ni betul ke polis dah datang apa semua gini-gini. Datang lah dia. Nampak tak? Kalau dia kesian kakak lah. Kena very clear Kak. Sekarang ni apa-apa pun gambar akak, apa-apa pun gambar akak. Linda tak ada. Kenapa dia tak bagi tahu Datuk? Apa ni, Abang Asri bagi tahu ni saya dapat payment ni, cuba kita releasekan sikit-sikit. Betul tak cakap? Kenapa diam? Kalau saya tahu memang saya tu cakap terang. Seminggu kami kat Kelantan. Sebelum seminggu tu sahabat semua yang Kelantan dah follow dia dah. Terus sepatutnya dia datang ni kan? Tak, akak boleh tahu. Kalau dia angkat telefon, maksud dia bertanggungjawab. Kalau dia tak angkat telefon apa dia? Kak fikir sendiri. Dia nak tanggungjawab ni. Halo, Assalamualaikum. Okey, ni Linda. Ya. Macam ni, kami daripada Semboyan. Habis ke ni? Ya. Betul. Jadi sekarang macam mana pembayaran? Pembayaran IK dia sekejap. Pembayaran macam mana? Sebab Kak Lin kan konsultan dah arah Kak Lin. Sebab dia kata dia nak uruskan dengan Semboyan. So macam mana nak bayar? Cakap konsultan tu taib punya konsultan. Saya dah hantar nama apa semua. Dia tak reply apa pun. Kak Lin minta hari tu kata nak buat pembayaran untuk buy progress, betul tak? Jadi kita dah hantar nama dekat dengar dulu. Tapi Kak Lin dia arahkan tidak dibayar sebab dia nak urus semua. Yelah, kalau dia nak uruskan, dia ada duit ke? Saya tanya. Dia bukan masalah dengan duit. Dia kata dia ada jalan untuk penyelesaian. Siapa? Datuk Asri? Datuk Asri ke mana satu? Banyak sangat lawyer ni. Yang Datuk Asri sebab hari tu kan saya dah sekali dengan Noni hari tu. Jadi sekarang saya kena jumpa Noni balik. Saya kena bincang balik dengan Noni. Apa benda pula jadi macam ni? Nak tanya ni. Ni saya tak loudspeaker. Payment hari tu apa cerita? Payment awak dapat tu? Payment saya dapat? Bila pula masa saya dapat payment? Kami ada bukti yang akak dapat payment. Akak dapat dulus loan. Jadi kami nak tahu mana duit tu. Okey. Sekarang saya nak tengok bukti yang dapat lulus sebelum tu. Kalau betul, saya mengaku. Kalau salah memang saya tak mengaku. Kalau mengaku saya nak buktikan kalau mengaku tu saya boleh mengaku, saya boleh tipu. Tapi masalahnya saya nak tanya duit tu. Anda kata kalau saya tunjuk bukti, duit tu boleh dapat ke tak? Tunjuklah, saya nak bukti tu. Tak, kalau saya tunjuk, kalau saya dapat loan. Kalau saya tak, akak cakap slow sikit. Saya cakap elok-elok ni. Akak relax Kalau kakak tak relax, saya pun tak relax. Saya kejar akak ni bukan kakak kejar saya tau. Kakak cakap elok-elok sikit dengan saya. Sekarang ni duit mana? Duit. Sekarang saya nak buktikan saya dapat loan tu dulu. Kalau saya buktikan, saya punya yang berapa puluh orang ni akak boleh buat payment? Kalau ada, kita boleh lah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Tak ada. Saya nak buktikan. Bukan duit tu dah habis? Masih ni, mu boleh bilang. Tak, kakak tak loan guna nama kakak. Yang kakak cakap ni bukan budak-budak ni, umur 13 tahun. Tak masalah, nama saya sudah baik. Tahu, kakak tak guna nama kakak. Mu dapat loan ke? Cakap dengan ni. Tak, macam ni Kak, saya tak nak cakap dengan apa-apa. Tak cakap dengan siapa, saya cakap dengan kakak. Masalahnya, owner guna nama saya je. Owner company ni bukan saya. Tak, kakak buat loan atas nama orang lain. Tak apa, atas nama siapa. Bagi bukti je lah. Boleh. Saya cakap terang Datuk, ni Abang Asri. Dia dapat payment hari tu baru saya naik pergi Kelantan tau. Kalau kita tak ada bukti yang sahih, kita tak ada turun Sekarang macam mana? Datuk Asri kata benda ni boleh selesai selama 3 tahun. Kita buka agreement, Datuk Asri confident yang 3 tahun akan dapat. Dengan perangai macam ni menipu, dapat payment pun tak nak bagi tahu. Saya buka atas nama persetujuan daripada Datuk Asri. Settle, boleh? Sebabnya yang berlaku ni atas syarikat
beliau kan sekarang ni Datuk ni dia cakap Datuk yang involve benda ni. Itu adalah dia. Dan Datuk punya voice pun ada. Sesiapa yang ada berhutang apa semua boleh jumpa dengan saya untuk saya terangkan. Ada. Ada yang daripada, adalah beberapa orang yang tak bekerjasama. Kenapa Cik Asri nak bertanggungjawab pula? Sedangkan Linda pun itu pula adalah yang daripada ni tak ada kena-mengena. Saya tanya satu lagi, kenapa Datuk nak bertanggungjawab pasal Linda ni sedangkan Datuk cakap Datuk tak involve? Kenapa tuan pergi jumpa orang-orang ni? Dan adalah di antara seperti kereta dan ada aset dia yang dah memang saya sita. Sebagai cagaran membolehkan dia berjanji dia tidak selesaikan, tapi dia tak mampu dengan syarikat. Saya kata saya ambil barang dulu, saya buat. Barang apa yang dapat daripada dia? Kereta lagi? Kereta rumah adalah. Siapa dapat daripada Linda? Kereta apa Pak? Mobil fire. Mobil fire tu sambung bayar kan? Sambung bayar kan? Mobil fire, lepas tu itulah yang boleh. So macam mana? Saya tak faham, saya betul tak faham Cik Asri. Kalau nak bayar on the spot semua tak boleh, sebab bukan saya pun bukannya berhutang. Saya pun nak selesai masalah dia mereka. Mesti yalah macam Cik Asri ambil 15 saya belah 8. 58 insya-Allah. Tak kena betul-betul ni. 58. Dan tu isi saya dalam pentang. Jadi apalah macam ni, Datuk Asri buat satu video yang mengesahkan bahawa, sebab saya dah tak nak tipu ni, sebab Datuk Asri sedia maklum yang Linda Amanda ni punya memang totally scam. Jadi saya nak Datuk buat satu video yang mengesahkan bahawa benda ni scam. Saya tak nak nanti bila pergi sana cakap ni sebenarnya bukan scam, saya salah cakap, saya tak mau. Datuk declare itu saja. Itu arahan daripada Kadin Su. Kalau kata scam, saya tak berani. Sebab apa saya pun tak, sebab apa benda ni tak ada mana-mana. Kan ada mikiran kes tu dia ambil duit orang, emas tak dapat. Emas tak dapat. Jadi benda tu scam. Kalau scam, saya perlu sama dengan sekiranya polis ada keluarkan kenyataan. Kalau polis pun tak keluarkan kenyataan yang ini adalah scam umur. Saya tak perlu, bukan kita tak. Saya boleh keluarkan kenyataan, tak ada masalah. Tapi yang mengatakan scammer ni di luar pengetahuan saya dan bidang sistem saya. Okey tak? Kita bagi dia dengar. Aku ada kalau boleh. Keluarsi tak itu logo. Apa telah terjadi malangnya setelah rundingan telah berlaku pada hari tersebut, orang tengah ataupun konon-kononnya seorang datuk yang konon-kononnya menjadi konsultan restructuring untuk pembayaran balik duit tentang masa ini telah meminta tempoh untuk bayar secara penuh. Bila meminta tempoh pada keadaan itu, kita ingatkan betul lah berlaku dan kita pun memaklumkan kepada semua pegawai kita agar pulang. Apa yang telah terjadi keesokan harinya, dia telah membuat laporan penipuan fitnah, satu laporan palsu yang dia lupa. Sebenarnya kita mempunyai rakan video yang penuh. Dia ingat dengan laporan dia hanya berdasarkan kenyataan dia lupa. Satu kenyataan laporan polis yang dia buat kalau palsu boleh dihukum penjara. Kenapa saya mengatakan ini? Kerana dia terlupa yang kita telah merakam video yang penuh dari awal kejadian sehingga akhir kejadian. Dia sendiri ingin menyuap konon-kononnya kautim RM10,000 untuk selesai benda ni. Kita bincangkan di kemudian hari. Apabila dia keluar daripada tempat kejadian, kita menolak dan kita tetap tuntutkan RM1 juta yang patut dibayar. Dia kata dia akan pulang berbincang dengan founder tersebut. Maka saya minta untuk bercakap dengan konon-konon yang datuk, yang konon-konon yang boleh restructure untuk emas, pembayaran balik emas ini, duit-duit mangsa ini. Dia kata dia berjanji dengan saya sendiri, dia akan berjumpa dengan founder dan akan mendapatkan duit untuk pulangkan balik duit-duit mangsa. Tapi benda tidak berlaku sebegitu. Pulang saja dari tempat kejadian, dia telah pergi membuat laporan polis dan menyatakan kita telah datang menyerbu dan telah mengugut, telah mengepung, telah membuat keganasan sebagainya. Dan laporan polis tu ada di tangan kita. Kita mempunyai laporan polis itu dan dia lupa bahawa ada rakaman video
video yang penuh. Ini adalah satu orang yang saya kira memang sudah terbiasa dengan aktiviti scam orang. Sebab itu dia tak malu untuk membuat laporan polis. Jadi saya masih memberi ruang kepada mereka ini. Saya difahamkan dia telah mengambil duit sebanyak 100,000 daripada founder dan sekarang telah menghilangkan diri. Saya masih memberi ruang kepada founder kes ini. Saya berikan tempoh dalam masa terdekat ini untuk berjumpa dengan kita, dan dia telah bersetuju untuk berjumpa dengan kita, tapi malangnya benda itu tidak berlaku. Jadi saya ingin memberi maklum, sekiranya saya memberi tempoh sampai ke minggu depan tiada berlaku pulangan ataupun pulangan tuntutan duit mangsa-mangsa ini, maka saya akan membuat laporan polis secara besar-besaran dan saya akan usulkan ini kepada Commission Crime agar mendapat perhatian daripada AMLA supaya akaun-akaun mereka ini yang terlibat dengan aktiviti haram ini dibekukan akaun mereka daripada foundernya kepada semua orang yang telah menerima duit daripada founder tersebut, supaya akaun-akaun mereka ini telah disekat. Maka kita akan mohon kepada pihak AMLA untuk memulangkan balik daripada tuntutan masa sekiranya kita kira benda ini dapat disekat, masih ada lagi duit daripada mangsa, duit daripada founder tersebut. Jadi saya harap saya masih membuka peluang untuk mereka-mereka ini sehingga minggu depan. Sekiranya tidak ada berlaku pulangan, maka kita akan membuat laporan polis dan kita akan tekan kepada ini jenayah penipuan yang di mana satu perniagaan tawaran yang tak wujud ini sangat berat, dan saya yakin pihak polis akan menangkap dan akan mengambil reman, dan sehingga Timbalan Pendakwa Raya akan menuduh di mahkamah dan mereka akan dibicarakan ke dan insya-Allah akan hukuman sehinggalah kepada penjara. Tetapi apa yang saya nak mendapat perhatian juga, saya mohon kepada AMLA untuk membekukan akaun founder tersebut, kerana mangsa yang bersama kita ada 44 mangsa, jumlahnya 1 juta. Tetapi ada lagi mangsa-mangsa yang terlalu ramai di Kelantan yang telah terkena dengan penipuan ini, di Terengganu, termasuk yang ada kena di Kuala Lumpur dan Selangor. Dan saya yakin kalau mereka ini, founder ini tidak dihentikan, rakan-rakan subahan mereka tidak dihentikan, mesti lebih ramai orang akan ditipu. Dan saya harap benda ini sampai kepada pengetahuan founder tersebut agar berjumpa dengan kita sebelum kita menyebarkan wajah mereka dalam masa terdekat, sehingga mendapat perhatian daripada seluruh rakyat Malaysia, perhatian daripada PDRM, perhatian daripada PDRM Commission Crime, perhatian daripada PDRM bahagian AMLA. Jadi sebab itu saya harap benda ini perlu. Saya juga ingin menekankan di sini agar beberapa anggota yang saya sudah mendapat list nama mereka yang terlibat dalam melindungi mereka ini, sebelum saya salurkan saluran ini kepada SPRM nama-nama tersebut, maka saya harap undurlah diri, jangan terlibat, kerana ini melibatkan terlalu ramai orang sedang ditipu. Sebab itu sahaja daripada saya. Saya harap kita dengan segera mungkin mendapatkan founder ini agar berjumpa dengan kita dan selesaikan perkara ini dengan baik. Itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.